unusual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like filling up a cup, I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah setia dan sedia menanti di hadapan telefon bimbit anda mahupun laptop. Okey, baik. Harapnya malam ni semua akan berjalan lancar. Okey, dan didoakanlah supaya tiada gangguan seperti hari semalam. Okey, alright, cun. Ramai dah mula ada, ramai dah mula masuk. Apa kata you all kongsikan sikit thumbs up, kongsikan sikit heart. Okay, tekan like, tekan love, kasih banyak sikit. Okay, tolong tekan jadi saya boleh nampak siapa yang dah masuk. So far kita baru nak mulakan malam ni, kita dah ada 54 orang yang menonton live kita pada malam ni. Well done. So sebelum apa-apa saya nak ucapkan Waalaikumsalam kepada semua yang telah memberikan salam kepada saya. Okay, sebelum saya masuk tadi. Alright. Okay, ramai dah ni masuk ni. Ramai yang dah masuk. Okay. Alright. Okay, cun. Sebab ada yang dah jawab salam saya. Hopefully memang anda boleh dengar suara saya dengan jelas lah. Boleh? Confirm boleh dengar sebab semua dah kongsikan heart, dah kongsikan love, dah kongsikan like. Okay. So semua dah okay. Without further ado. Okay, tanpa melengahkan masa lagi tuan-tuan dan puan, tajuk live kita pada malam ni adalah price dan value. Okay. Price dan value. Apakah price, apakah value sebenarnya tuan-tuan dan puan? Okay. Dia bunyi macam tak ada beza. Yalah, nilai dengan harga apa beza kan? Price tu harga, nilai tu value lah. Okay. Jadi apakah perbezaan price dan value? Siapa boleh agak, siapa boleh teka? Cuba komen apakah price, apakah value. Semalam saya ada bagi teaser sikit apakah itu price, apakah itu value. Jadi sekarang ni saya nak tengok you all faham tak? Dapat tak konsep yang saya cuba sharekan semalam, price dan value semalam tu? Nilai dan harga semalam. Cuba komenkan dekat bawah. You all boleh tangkap ke tak apa beza
price dan value. Cuba komen apa yang you all faham daripada perkongsian semalam, setakat semalam lah. Semalam dia ada teaser sikit sebelum kita masuk kepada topik hari ni. Jadi sebenarnya segala live saya yang sebelum ni punya live, dia semua interrelated tau. Cuma kita kena pandai nak kena macam mana you nak relatekan 2-3 perkara dalam satu masa. Itu saham sebenarnya tuan-tuan dan puan. Baik. Alamak, ini ayat skema lah. Okay, price is what you pay, value is what you get. Itu ayat skema sebenarnya. Okay, cuba jelaskan sikit. Okay, cuba explain into more detail. Apakah itu price, apakah itu harga, apakah itu nilai. Alright. Okay, price itu harga, value itu berbaloi tak pada harga tersebut. Yes, good. Good Tuan Farhan. Bagus. Okay. Price harga saham, value tu value business tu. Okay. Waalaikumsalam Tuan Syahrin. Price can be understood as money or amount to be paid. Okay. Sambungan dia, value. Tuan Helmi, dia takkan dia tersangkut pada satu bahagian. Value, apa beza dia? Okay. Okay, good. Bermaksud, in general anda faham. Okay. Maksudnya secara general anda faham apakah itu price, apakah itu value. Sebab okay, Cik Puan Hana dia dah boleh explain into detail. Well done. Okay, jawapan you all semua betul. Okay, bermaksud harga ni dia boleh jadi harga yang tengah diskaun, harga yang dia jual premium kan. Itu maksudnya harga. Nilai ni kita tahu sebenarnya berapa sepatutnya barang ni dijual. Itu maksud nilai. Okay. Just imagine kalau you beli baju Canterbury. Kalau cakap Canterbury mungkin peminat-peminat rugby je kot yang aware. Kita beli baju jenama, let's say lah, saya suka pakai seluar track Adidas. Seluar track Adidas yang bukan seluar track Adidas yang bawah RM100 tu, yang 200 lebih punya ni. Sebab dia nampak macam rigid dan dia slim fit, tetapi dia fleksibel. Jadi saya suka. Itu adalah nilai yang di provide. Seluar Adidas yang 200 lebih tu, seluar track yang 200 lebih tu, nilai yang dibagi adalah kain material dia fleksibel. Nampak macam rigid dan dia slim fit. Tapi bila kita stretch untuk main hoki ke, untuk workout ke, dia stretchable. Maksudnya you sangat-sangat selesa, you rasa macam you pakai seluar track yang biasa lah. Tapi dia sebenarnya orang nampak dia slim fit. Jadi you nampak macam kurus sikit lah. Jadi itu nilai tuan-tuan dan puan. Harga dia adalah RM250. Tetapi saya tak adalah beli sampai masa RM200 tu. Saya tunggu masa dia diskaun. Saya tunggu waktu dia diskaun. Jadi saya beli sebab saya tahu nilai dia RM200.5. Jadi bila dia jatuh RM100.5 barulah saya beli. Okay. Macam tu juga dalam saham tuan-tuan dan puan. Bila harga tu tengah mahal kan, yes you boleh beli. As a trader you boleh beli sebab you nak cari yang kecil-kecil punya return kan. Tapi as an investor, bila diskaun kita takut. Kita takut sebab orang cakap luar sana cakap krisis. Padahal kita tahu nilai syarikat tu sepatutnya RM9. Tetapi dia dijual pada RM3. Tapi kita tak nak beli sebab orang cakap krisis, jangan beli. Bila dalam saham, bila orang cakap krisis, itulah maksudnya sale. Itulah maksudnya jualan hebat bursa. Okay. Maksudnya apakah yang dia boleh bagi balik kepada kita, itu adalah nilai. Okay. So dalam kes luar tadi, dia memberikan saya keselesaan dan menampakkan saya lebih kurus. Itu nilai yang dibagi. Okay. Harga dia dijual pada harga RM250. Macam itulah. Jadi sama juga dengan saham. Nilai adalah RM9. Okay. Yang mana dia boleh bagi you high return, tapi dia dijual pada harga discounted. Jadi waktu itulah you beli. Okay. Alright. So saya nampak ada komen Tuan Izam cakap value yang menentukan harga saham. Okay, harga value ni sebenarnya dia dah letak benchmark. Harga sepatutnya berapa. Harga ni yang ada dekat market sekarang. Dia macam tu. Okay. So Puan Zawiyah cakap price adalah harga semasa, value adalah value adalah undervalue atau overvalue. Okay. Nilai. Okay. Sepatutnya dia dijual pada harga yang berapa yang lebih sesuai. Okay. Itu satu. Alright.
Yes, betul Tuan Muhsin. Itu yang saya nak explain sebenarnya. Value adalah berapa kualiti yang you dapat. Kualiti produk, kualiti saham yang you dapat. Itu sebenarnya value. Tuan Muhsin boleh dapat A+. Okay, semester ni dapat A+. InsyaAllah. Wah, macam ada exam, ada A+ apa semua. Okay. Yes, tu yang datang maksud overvalue dan undervalue. Sebab kalau harga dijual lebih tinggi, saya takkan beli. Saya akan beli bila harga discounted. Tapi dalam kes, tapi kenapa beli waktu breakout? Sebab confirmation harga tu dia nak terus lebih naik lah. Okay. Jadinya over time value boleh naik tak? Value satu-satu syarikat boleh naik sebenarnya tuan-tuan dan puan. Tu sebab Nestle boleh pergi RM100. Okay, Apple boleh jadi billion dollar, trillion ke billion dah. Okay, trillion dollars company, billion dollars company ke apa? Okay, Apple, tu semua harga dia gila-gila lah naik. Tapi sebab dia ada value syarikat dia sentiasa naik based on performance syarikat tu setiap tahun. Tu sebab value dia akan naik. Yes, jadi over time value tu akan all the way up. Okay, over time dia akan all the way up given that management dia betul, income dia stable, dia boleh keep up dengan keadaan pasaran dan keadaan ekonomi. Okay, jadi itu dia punya plus point tuan-tuan dan puan. Alright, clear? Okay, yes, value boleh naik dan value boleh turun pada bila-bila masa. Okay, kita ambil satu contoh lah. At one time, 2 years back, Inari is one of the favourite counters. 2 years back. Kenapa Inari is one of the favourite counters? Sebab tuan-tuan dan puan, yang pertama Inari dia provide chip kepada semua smartphone. Okay, and back then tuan-tuan dan puan, Inari undervalue. Jadi memang time tu rally gila-gila lah saham Inari. Dia memang, saham ni undervalue, rembat. Dia rembat all the way up sampai mana harga dia sekarang ni kira dia dah macam slightly dip balik. Sebab performance dia, bila you tengok performance, macam mana you nak tengok performance? You tengok profitability dia je. Okay, keuntungan dia macam mana. Okay, you tengok keuntungan dia macam mana. Keuntungan dia menurun secara tak langsung. Bila keuntungan you menurun, itu yang akan efek kepada harga saham. Sebab orang dah tahu, nilai dia dah turun sebab performance dia turun. Bila nilai dia dah turun tapi harga dia dekat atas, time tu bila orang perasan dia akan start to sell down. Okay, jadi tu sebab sekarang Inari dia tak pergi sangat lah. Dia duduk dekat sekitar tu dan dia sekarang ni masih lagi overvalue. Dia bukan undervalue lagi. Okay, saya baru study petang tadi Inari. Jadi sebab Inari used to be one of my favourite. Jadi saya study petang tadi, saya tengok Inari still overvalue, belum lagi. Sebab saya ingat dia dah jatuh ke RM1 lebih, dia dah undervalue. Bila saya tengok, tak, masih overvalue sebab performance dia for the past 2 years tak bagus. Jadi tu sebab dia jatuh. Alright. So soalan Tuan Zulhilmi Razak ni bagus. Nampaknya ada kerakusan dia sikit di situ. Dia tak sabar. Okay, sekarang ni baru bab intro, belum ajar kira-kira kan, terus saja kira-kira mana nak tengok kelang kabut. Apa price, apa value, satu-satulah. Okay, relax. Tarik nafas. Okay, tarik nafas, lepaskan. Okay, dia satu-satu. Okay, keuntungan quarterly ke? You kena tengok quarterly dan juga yearly. Quarterly ni dia lebih pendek. Okay, yearly dia panjang. Jadi you boleh tengok satu-satu lah. So kalau you nak keep track, you tengok quarterly. Maksudnya kalau you dah sebagai investor, you akan tengok quarterly lah. Nak make sure you boleh keluar awal. Okay, kalau yearly ni maksudnya memang super punya investor lah. Dia macam like company power, tenang kan. Dia macam tu sikit. Alright, tu maksudnya quarterly dan yearly lah. You nak tengok mana, you boleh tengok dua-dua. Tapi kalau you nak tengok dia rapat, closely monitor, you tengok quarterly. Alright, so soalan Tuan Zulhilmi Razak, ni baru nak masuk. Macam mana you nak tahu apakah benchmark yang menentukan harga satu-satu saham. Benchmark dia, macam mana you nak tahu benchmark harga sebenar dia? This is where everything comes into places lah. Okay, saya tak nak ajar formula susah-susah apa semua. You just pakai data dan maklumat dan saya explain apakah data dan maklumat you kena tengok. Kenapa you kena tengok benda ni, dan saya akan cuba kupas lah based on pemahaman saya sendiri. Okay, sebab saya bukan background finance. Okay, saya tak ada background finance, saya background marketing. Okay, background marketing. Jadi
saya cuba explain sebagai business owner. Okay, bila business owner saya dapat report setiap tahun, account punya report, saya faham apa yang saya faham dan saya sharekan apa yang saya faham lah. Okay, so macam mana you nak identify? First thing first, you perlukan tools. Okay, you perlukan tools. Tools tu dekat mana? Okay, tools tu tuan-tuan dan puan, tools tu adalah Bursa Marketplace atau MalaysiaStock.biz. Nampak tak? Saya pakai dua ni je. Kebanyakan masa saya pakai dua benda ni je. Alamak, mouse pula sangkut. Alright. Most of the time saya pakai dua benda ni sahaja. Saya tak pakai banyak benda-benda lain lah. Okay, dua benda ni je saya pakai. Dan maklumat kat situ pun dah macam banyak gila lah. Okay, memang tu je lah. Lagipun itu free kan. Okay. Sekejap. Okay. So hopefully you nampak saya punya screen. Okay, so kita akan buka Bursa Marketplace. Kita buka MalaysiaStock.biz. Okay. Oh, satu lagi yang saya akan guna pakai adalah yang ni. Okay, wsj.com. Right. Jadi kita ambil satu contoh lah yang saya study petang tadi. Nama saham tu adalah Inari Amarton. Okay. Sekarang harga Inari didagangkan pada harga RM1.38. Performance syarikat macam mana? Sekali pandang dia macam son-son kuku. Dia tak macam power gila. Dia macam tak teruk sangat. Dia ngam-ngam son-son kuku. Dan harga dia overvalue. Macam mana saya tahu overvalue? Ni dia. First thing first, saya cakap bila you buka, you tengok syarikat tu untung ataupun rugi. So far, you nampak profit, yes, untung dia ada 161 juta keuntungan profit. Alright? Tu one part. Okay. Ini satu bahagian satu lagi bahagian. Kita akan tengok okay. You all boleh dengar ke balik? Boleh dengar saya punya suara? Kalau boleh dengar saya punya suara, tolong komen dekat bawah. Alright. Saya perlukan feedback daripada anda untuk saya dapat tahu adakah you all boleh dengar suara saya ataupun tidak. Okay. Sangat-sangat memerlukan feedback daripada anda sekarang ni supaya saya boleh teruskan live saya. Alright. Sebab okay. Okay, dia dah connect balik. Okay, dah boleh dengar Dah boleh dengar suara? Sebab saya punya line masih color merah dan color orange. Dia tak tukar pun color hijau. Okay. Hopefully you dah boleh dengar suara saya balik. Kejap ada, sekejap tak ada. Okay, tak apa, jangan risau. Saya tak cakap apa-apa. Alright. Okay, baik. Sekarang dah boleh dengar suara saya. Harapnya boleh dengar Harapnya boleh dengar suara saya semula. Jangan risau, saya tak ada cerita panjang apa sebab saya terdengar notification daripada saya punya speaker. Jadi saya dapat tahu line interrupted. Okay. So hopefully you dah boleh dengar suara saya semula. Dan so far line hijau lah. Harapnya lagi setengah jam seterusnya line akan terus dan kekal hijau. Alright. Cun. Tengok jatuh balik follower. Tadi dah 120 Okay. Okay, baik. Jadi tuan-tuan, kita akan pakai balik monitor lah. Okay. Nampak first thing first, apa-apa you kena tengok profit dulu. Sebab kalau syarikat tu profit, baru you boleh layan yang seterusnya. Okay. So syarikat profit, then that is good. Apa yang you nak tengok, you tekan kat financial. Okay. Kejap. You pakai satu, nama dia balance sheet. You buka balance sheet. Semalam kita tengok income statement, untung rugi dia kan.
Okay, semalam kita dah tengok keuntungan kerugian dia. Kenapa saya cakap Inari ni dia tak berapa nak shock? One of the reason is kita akan tengok asyik tunjuk yang best kan. Kita tunjuk yang tak best pula. Kejap lagi baru kita share yang best. Okay. Okay, nampak net income. Net income dia 150, 147, 228, 260 turun 192 as of last year. Okay, so performance dia drop. So bila performance dia drop, daripada sini you boleh tahu dah dia dah mula dropping lah. Dia dah tak boleh perform as usual. Mungkin dia dah tak boleh push dia punya chips ke, ataupun ada chip yang lebih baru, lebih bagus daripada dia punya chip, kita tak tahu. Okay. Ataupun ada klien dia yang tak beli, kita tak tahu. So kita akan gunakan balance sheet. Kenapa kita gunakan balance sheet? Sebab kita nak tahu jumlah aset yang dia ada. Ini macam mana you nak menilai satu-satu syarikat. Okay, you nak kena tahu aset, berapa jumlah aset yang dia ada. Okay, you tahu sini 2019, sini 2015. So you kena tengok yang latest. So kita akan cari aset. Okay, kita akan cari ni total current asset. Okay, kita akan tengok ni total asset. Okay, you tengok this is total asset. Bermaksud dia ada aset sebanyak 1.34 bilion ringgit. Jumlah aset yang dia ada. Okay, daripada aset ni macam mana kita nak kira harga seunit saham dia. Sebab harga dijual dekat market is 1 unit saham, betul? Ataupun cara paling mudah, okay, ni cara paling mudah lah, paling you orang kata tak payah pecah kepala kan. You tengok total asset 1.34 bilion. Okay, apa you perlu buat? Okay, you pergi dekat key stats. You buka key stats ni. Okay, you tengok market cap. Ada tak market cap? Sepatutnya ada dekat sini. Sekejap, mana market cap ni? You boleh tengok dekat market cap pun tak apa. You compare straight forward je pun boleh. Okay, you tengok asset dia. Mana asset ni? Sini, sorry. Okay, you tengok asset dia bermaksud jumlah apa yang dia ada. Ni total asset ni total asset yang dia ada. Tapi bawah ni ada lagi asset-asset lain. You kena tengok lah. Tapi cara paling mudah, okay, cara paling mudah you nak faham, you ambil total asset je saja. Sekejap, saya tengok apa lagi yang asset yang dia ada. Okay, you ambil total asset. Okay, you tengok total asset. Kenapa kita tengok total asset, tuan-tuan dan puan? Bermaksud asset ni apa? Asset ni adalah orang kata kalau you jual barang ni semua, you boleh dapatkan balik ini jumlah berapa nilai yang ada dalam aset tu. Okay, maksudnya bangunan dia, dia punya plan dia kan, plan processing dia, kilang dia apa semua, jenama dia, ini semua namanya total asset. Tetapi yang ini adalah tangible asset. Bermaksud asset yang you boleh nampak, yang you boleh pegang. Okay, dia ada dua jenis aset, tangible dan intangible. Dan ini adalah aset tangible. Okay, kenapa dia panggil aset tangible, tuan-tuan dan puan? Tangible ni bermaksud you boleh pegang, you boleh sentuh, you boleh nampak, you boleh rasa, even you boleh jilat. Okay, itu maksud tangible asset lah. Bahasa mudah, bermaksud benda yang you boleh nampak dengan semua you punya deria. You boleh nampak, you boleh pegang, you boleh rasa. Itu maksudnya total asset. Dan asset ni sepatutnya dia yang akan memberikan pulangan kepada syarikat. Means kalau segala semua benda dia jual, dia let go kan, bila semua dia let go, asset ni, ini je nilai yang dia dapat, 1.34 bilion. Ini asset dia lah. Okay, you compare dengan dia punya market cap. Market cap dia adalah 4.47 bilion ringgit. Betul ke? 1, 2, 3. Yes, 4.472 bilion ringgit. Ni market cap dia. Bermaksud kalau dia let go semua pegangan saham syarikat, dia akan dapat sebab macam mana nak kira market cap ni? Market cap ni adalah
harga unit saham hari ini kali dengan, ni you pakai Wall Street Journal. You darab dengan, sekejap, Inari. Okay. Alright. Okay, market cap ni formula dia. Take note formula dia. Formula market cap adalah harga jualan hari ni bermaksud 1.38 RM1.38. You darab dengan, lambat pula. Ni. You darab dengan ni shares outstanding. You akan dapat lebih kurang ni. Okay. Cuba kita darabkan 1.38 RM1.38 darab bilion. Banyak nombor. Okay, sekejap. Kalkulator ni cukup ke tak? Rasa tak cukup. Okay, kalkulator saya tak cukup. Okay. Saya kena pakai kalkulator yang ada dekat sini. Kita buka kalkulator. Kalkulator. Okay, ni kalkulator dia tuan-tuan puan. Okay, macam mana you nak kira? So tadi dia RM1.38. Dia tak naik. RM1.38. Okay, darab dengan berapa? Bilion. Bilion ada berapa kosong? Sekejap. Bilion ada berapa kosong? Ada 6 kosong So kita ambil 324 tu 2. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, inilah. So you darab macam ni. Betul tak? 3 bilion. Sekejap saya kira balik. 1, 2, 3 ratus, 1, 2, 3 ratus ribu. Ni juta, ratus juta. Okay, bilion. Yes, betul. Ni bilion. Alright. So nampak RM1 ni you darab, you akan dapat 4.47 bilion. Okay, itu market cap. Nampak tak? Itu namanya market cap. 4.47 bilion. Okay. Nampak sama 4.47 bilion. Alright. Itu maksud market cap. Bermaksud kalau dia let go, semua pegang, tapi dia bukannya pegang semua pun. Dia tak pegang semua pun. Okay. Sebab public ada 2.19, bermaksud dia pegang 30%. Dan harga dia kalau nak take over syarikat ni, harga syarikat ni adalah 4.47 bilion. Ni harga syarikat. Okay. Tapi bila you tengok aset dia ada 1 bilion je. Nampak tak? Tak sama. Maksudnya ini sekarang ni you comparekan total asset dengan market cap, you dah boleh tahu dah sebenarnya saham ni overvalue. Apa maksud overvalue? Saham ni dijual pada harga yang premium pada masa hari ni. Ni cara paling senang, paling simple, paling macam nak cakap, paling senang lah. Okay. Dia kan cakap kan, dia terlepaskan ada yang tak suka sebenarnya. Tapi benda ni lah, benda yang senang saya nak fahamkan. You just tengok total asset. Okay, total asset dari 1.34 bilion. Bermaksud kalau you take over syarikat ni, you bayar 4.47 bilion untuk take over 100% syarikat ni. Okay, bila you dah take over 4.47 juta bilion, you tiba-tiba you tengok you punya asset, aku dah take over 4.47 bilion ni, tapi asset aku ada 1.34 bilion je. Maksudnya aku tengah rugi. Dia macam tu. Okay, tu cara you nak tengok. Tu cara paling senang lah orang kata nak tengok. Okay, tu cara paling senang you nak tengok, paling simple. You tengok ni je you dah tahu ini overvalue. Okay, cuba kita tengok saham yang diorang cakap under value semalam pula. Okay, ni satu cara. Okay, ni satu bahagian. Okay, kita tutup calculator, kita buka. Alright. Yes. Salah Tuan Nazrul. Bukan macam tu. Harga current price darab dengan shares outstanding, jumlah saham. Okay. Yes, bermaksud harga saham dia terlebih nilai. Okay. Harga saham dia terlebih nilai Tuan Fadlun. Kalau market cap dia lebih tinggi daripada total asset, yes, saham tu lebih nilai. Sebab bila you take over, you dah bayar 4.4 bilion untuk take over. Suddenly you tengok dekat satu sudut, you tengok you punya account, asset aku ada 1 bilion je, tapi aku bayar 4 bilion babe nak beli syarikat ni. Nampak tak? Tu maksud dia. Okay.
Ya, lebih kurang lah tu. Okay, ni cara paling senang you nak tengok sebenarnya. Kan cakap price book value kan macam apa benda lah benda ni kan. Jadi you just compare macam tu sahaja. Okay, you compare macam tu, you dah boleh tahu. Ini cara paling senang je lah. You nak tahu dia overvalue, undervalue. Okay, kita go through dulu satu-satu fasa. Sabar, bertenang semua. Tahu topik ni dia macam sebelum ni sepanjang hidup tak pernah tahu pasal accounting, tak pernah tahu pasal finance kan. Jadi dia macam kelang kabut sikit. Jadi relax. Ini saya go through dulu. Ini cara paling senang untuk you nak tengok. Okay. Maksudnya sabar semua tenang. Okay, sekarang ni you dah tahu. Ini cara you nak tengok secara kasar je tau. You nak tengok secara kasar macam mana. Maksudnya kalau you nak buat keputusan cepat, you just tengok benda ni, you tak payah korek-korek dalam lagi dah. This is cara paling senang you nak tahu saham ni overvalue atau undervalue. Ni satu cara. Okay, this is one way you nak tengok. Dan cara seterusnya macam mana you nak identify saham ni, berapa harga saham ni. Sepatutnya harga saham ni dijual pada berapa, tetapi tengok dia discounted atau dia premium, dia overvalue atau dia undervalue sekarang ni. Jadi sabar, kita go through satu-satu dulu. Dia ada step by step. Okay, step pertama step pertama you tengok benda ni je dulu. Satu-satu. Yes, saya tahu you all dah belajar dekat, ada yang dah join kelas kat luar apa semua. Tapi kasihanilah mereka yang tak pernah belajar saham, yang tak ada CDS pun lagi tapi nak belajar. So kesiankan diorang, kita follow satu-satu. Okay, dia macam tu je, you comparekan dulu. Alright. Satu-satu kita go through flow satu-satu. Ini cara paling mudah. Saya cuba simplifikan, permudahkan cara. You just tengok total asset dan market cap. Kalau market cap lebih tinggi daripada total asset, bermaksud syarikat tu overvalue. Sekarang ni semalam kita sibuk cakap ada satu saham yang undervalue, nama dia Can1. Okay, kita buka Can1 sekejap. Okay, satu-satu. Ini baru nak tunjuk satu contoh, satu cara. Okay, dia ada banyak cara lagi. Okay, Can1 RM2.98. Market cap, tengok market cap dia. Okay, market cap dia tak sampai bilion lagi. Okay, market cap dia baru 572. Baru 572 juta. 572 juta market cap dia. Alright, sekarang kita akan tengok financial. Kita tengok dekat balance sheet. Kita nak tengok total asset je. Okay, find total. Okay, you nampak tak total asset dia berapa? Total asset dia 3.8 bilion. Powerful tak powerful? 3.8 bilion asset dia. Okay, mana dia hilang balik dah? Astagfirullah. Naik atas. Ni. Okay, asset dia 3.8 bilion. Nampak tak? Total asset 3.8 bilion, dekat sini 3.847. Alright. So sini 3.847. Ini adalah total asset. Market cap dia tadi tak sampai 1 bilion. Asset dia 3 bilion. Nampak tak? Ini namanya undervalue. Tapi macam mana pun ni namanya undervalue. Ini namanya overvalue. Inari overvalue, ni undervalue. Sebab dia punya market cap baru 500 million. Asset dia 3.8 bilion. Okay, nampak? Tu sebab saya cakap Can1 undervalue. Bermaksud kalau kita take over, bayar setengah bilion, 500 bilion kita bayar, take over syarikat tu, aset terkumpul, kita let go balik, kita dapat 3.8 bilion ringgit. Tu maksud dia. Okay, ni satu cara. Ni cara paling mudah lah. Okay, now baru sekarang kita nak tengok yang you all cakapkan tadi. Okay, sekarang ni baru nak cakap pula apa yang you all sentuh tadi, iaitu point-point dia seperti kan senang. Sekarang ni dah tahu undervalue ke overvalue. Okay, good. Since you dah tahu undervalue, overvalue, cara dia sekarang ni macam mana nak tahu pula nilai sebenar dia dengan harga dia.
Okay, dia ada banyak calculation, dia ada banyak method dan banyak cara sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, cara paling senang adalah kita tengok NTA. Okay, ini baru habis bab definition. Bab definition dah habis, itu pun ada yang keruk-keruk kepala. Okay. Okay, sekarang ni baru kita tengok NTA. NTA ni apa? NTA adalah Net Tangible Asset. Macam mana dia dapat Net Tangible Asset? Apakah formula dia? Adalah formula dia, tapi dia derive daripada formula asas dia, dia ambil daripada jumlah aset. Net Tangible Asset bermaksud dia ambil aset yang hanya tangible, yang kita boleh nampak, yang kita boleh pegang, yang kita boleh rasa apa semua kan. Yang dia ambil tangible sahaja. Dekat Malaysia dia pakai tangible, NTA. Dekat overseas dia suka pakai NAV. Okay, apa NTA, apa NAV? NTA, Net Tangible Asset, bermaksud dia ambil kira sahaja aset-aset yang tangible, yang boleh nampak, boleh pegang, boleh rasa. Manakala dekat Europe, dekat US dia pakai NAV, Net Asset Value. Sebab apa? Sebab nama dia tu pun ada value. Kita dekat Malaysia, imagine lah, kita ambil macam ni, syarikat yang listed dekat Malaysia kan, yang guna nama owner dia Hup Seng. Apa nilai yang ada kat situ? Compare bila you dengar Apple, Google, Facebook, itu semua intangible. Nama, brand, itu intangible. Adidas, okay? Kenapa Adidas dia boleh jual sehelai seluar dia, macam saya cakap, RM250, sedangkan you boleh dapat kualiti yang sama dekat China tak sampai RM50. Sebab brand, maksudnya brand dia tu ada nilai. Jadi dekat Europe, dekat US dia suka pakai net asset value, sebab dia tahu habis bogel pun syarikat ni at least nama dia tu boleh jual. Dia umpamanya macam ni lah, okay? Habis tak ada harta pun saya ni, tapi saya boleh jual nama saya. Dia macam tu. Okay, saya boleh jual nama saya. Jadi tu namanya net asset value lah. Okay. Jadi dekat Malaysia, okay, contoh, yes, branding. Satu lagi, kalau dalam segi manusia pula, let's say saya habis tak ada apa-apa, tapi saya ada knowledge, saya boleh jual knowledge saya dekat luar. Okay, saya boleh jual expertise saya. Macam tu je. Okay, sama juga McDonald. What is dia punya expertise? Expertise dia adalah provide food yang sangat-sangat cepat dan sangat-sangat efisien. Tu maksud dia. Jadi that is dia punya value. Tu sebab dia orang dekat sana pakai NAV, Net Asset Value. Dia tak pakai NTA. Alright? Good. Susah babe nak kasih korang explain. Sebab benda ni dia macam business sikit lah. Okay. Tapi dekat Malaysia tak ada lagi satu brand yang strong macam dekat Europe, dekat US, macam negara-negara barat. Dia tak ada satu lagi brand yang strong. Kita tak ada lagi brand yang strong. Jadi tu sebab dekat Malaysia, dan accountant semua dekat Malaysia, analyst kat Malaysia, dia tak nak pening kepala nak pakai net asset value. Sebab macam mana you nak bagi harga, you nak bagi nilai dekat nama saya. Contoh saya keluarkan produk jenama Iqbal Ilyas. Macam mana you nak bagi nilai dekat nama saya tu? Dia susah. Okay, dia intangible. Dia benda-benda macam tu lah. Jadi jadi dekat Malaysia dia orang tak nak susah-susah, dia tak nak pening kepala, dia ambil NTA, Net Tangible Asset. Benda yang kita boleh nampak, kita boleh kira. Okay, yang tu sahaja. Alright. Jadi kita buka Inari, kita buka Inari dulu. Okay, you tak payah pening-pening kepala macam mana formula nak dapatkan NTA ni apa. Tak payah pening kepala. Dekat bursa, dekat Malaysia Stock Biz dia dah tolong kira kan. You just scroll ke bawah, you nampak bahagian NTA. Okay, NTA, Inari cakap. Okay, Malaysia Stock Biz dia dah kirakan NTA ni untuk Inari, sepatutnya saham Inari ni dijual pada harga 36 sen. Okay, 36 sen sepatutnya harga Inari. Tetapi Inari didagangkan pada RM1.38. Okay, kita dah tengok tadi aset dia dengan market cap dia. Kita dah tahu dia over value. Sekarang ni kita tengok pula, dia dah derive kan, dia dah formulakan apa semua. Okay, sekarang ni dia bagi tahu net tangible asset dia adalah 36 sen. Okay, so bila dia dah tengok 36 sen, you tengok sekarang harga dia RM1.38. Automatically you tahu sepatutnya harga ni 36 sen. Kenapa dia jual RM1.38?
38 sen. Alright. Good. Okay, so sekejap saya tengok ada banyak sangat ni tiba-tiba komen masuk. Okay. Yes, Cik Puan Hana, Al-Ihsan tak listed. Lagipun Al-Ihsan dia tak ada produk dia sendiri. Okay. Dia just Al-Ihsan ni comparable dia, business nature dia yang sama adalah kalau dekat UK Sports Direct lah. Okay. Sports Direct, Al-Ihsan model business yang sama. Alright. Tu dia lah. Produk dekat Malaysia ia tongkat Ali. Okay, kilang dekat Melaka. Okay. Tu sebab bola Melaka, hoki Melaka semua pakai chop tongkat Ali dekat jersey dia orang. Okay. Ramly Burger, tapi Ramly Burger dia tak listed. Okay. Kup putih macam mana kita nak bagi nilai dekat kup putih tersebut. Yes. Grab pun brand yang technological ada apa semua, tapi Grab dia tak listed. Anyway, investor terbesar untuk Grab daripada Singapore, so tak ada apa lah. Okay, Ibrahim Ibrahim, yes, dia ada brand, tapi macam mana you nak kira brand dia sedangkan dia punya asset pun tak cukup. Okay. Jadi benda-benda macam tu. Alright. Yes, kita ada brand Padini apa semua kan. Semua betul lah tu. Good example. Tetapi susah orang nak nilai kan. Macam mana nak nilaikan Padini, macam mana nak nilaikan Bonia listed jadi yes, dia ada value dia yang susah sangat orang nak letak value pada nama. That's it. Tak payah, kita ambil NTA saja. Dekat mana NTA, you tak payah nangis-nangis, pegah-pegah kepala otak mana nak cari. Buka je malaysiastock.biz, dia dah tolong kirakan, dia dah bagi. Okay, dia dah bagi, harga dia sepatutnya 36 sen. Dah settle. Kita tahu sepatut 36 sen, kenapa dia jual RM38? Dah tak payah. Ni maksudnya dah premium, dia dah overvalue. Alright. Okay. Alright. Ni contoh. Okay. Apa yang harga naik sebab demand tinggi? Ni saya tak faham. Okay. Yang Tuan Fitri Hazim ni saya tak berapa clear apa yang dia nak tanya sebenarnya. Tolong komen balik apa soalan yang Tuan Fitri Hazim nak tanya. Alright. Okay. So ini Inari. Kita ambil pula satu lagi contoh. Okay. NTA lebih kurang daripada, yes, betul Tuan Aizat Firdaus. Okay, sekarang kita tengok dekat Can 1. Kenapa semalam diorang cakap Can 1 RM9? Okay, you tengok you buka Can 1, you nampak tak NTA tadi kosong kan, ini 9 depan, 9.019, bermaksud harga dia sepatutnya RM9 tetapi hari ni baru RM3. Nampak tak? Ini namanya undervalue. Okay. Dan ramai yang tanya, kenapa saham dia naik ni, tak nampak siapa yang beli ni? Okay. Ini semua owner-owner dia. Okay. Hujung bulan ni dia nak announce, dia nak tutup account. Hujung bulan. Tapi you tengok siapa yang dah beli siap-siap daripada bawah. You tengok tarikh. You boleh tengok tarikh. Siapa yang beli? Okay. You nampak siapa yang beli? Ni owner dia. Macam owner dia. Acquired je, mana ada sell. Nampak owner dia semua beli. Okay. Bermula daripada 19 Mac 2020. Owner dia beli dan beli. Okay. Beli daripada 19 Mac, ini dah Mei, 2 bulan dah dia dah kumpul daripada bawah tu. Kita baru perasan, kita baru nampak RM9 patutlah dia naik daripada bawah. Okay. Owner dia dah tahu, owner dia dah kumpul daripada bawah sikit setiap hari. Kita baru nak masuk kan, baru perasan benda ni. Owner dia dah tahu, sebab owner dia dah tengok dah dia punya tu sebelum yes lulus jalan. Bila dah yes lulus jalan, dia pun belilah. Aku boleh beli dekat public punya market. Alright. Okay. Ini topik supply and demand. Supply and demand punya topik ni benda yang lain, ni topik yang lain. Okay. Dia ada dua topik yang berbeza Ini bila you nak beli satu-satu syarikat yang you nak join macam ni lah. Okay, you nampak harga tu tengah murah, tengah diskaun kan.
You nampak owner dia tak pernah jual, beli. Okay, hujung bulan baru dia nak keluar announce public, tapi dia dah tahu. Contoh, tak faham bahasa lagi, Masya Allah. Ni owner beli tau, bukan orang pihak ketiga yang beli. Owner beli, bermaksud owner tahu, perform lagi power. Sebab dia tahu value dia sepatut RM9, sekarang RM3. Dia beli lagi daripada bawah. Alright, tu dia. Sebab macam mana nak tengok NTA sahaja, RM9, sekarang RM3. Dah settle. Okay, Can One kita belasah beramai-ramai esok. Okay, jadi sebenarnya tu saja sebenarnya tuan-tuan dan puan yang you kena faham. Apakah itu value, apakah itu nilai. Okay, value dan nilai sama. Apakah itu price, apakah itu value. Price dia adalah RM3, value dia adalah RM9. Jelas? Okay, good. Yes. Okay, yes, selalunya harga saham tu naik sebab minat belian tu tinggi. Tapi sebab apa minat belian tu tinggi? Sebab benda-benda macam ni lah. Tu sebab saya explain benda tu. Faham Tuan Fitri Hazim? Okay, harga tu dia boleh naik sebab permintaan tinggi. Yes, betul, you punya fahaman tu betul. Tapi apakah yang menyebabkan demand terhadap saham tersebut tinggi? Ini contoh dia. Owner dia beli. Ni owner dia bukan beli daripada yang dalam tau. Ini yang floating. Yang floating ni bermaksud ni public float ni. Dia beli daripada public float. Maksudnya yang kita boleh beli ni, dia beli balik daripada market ni. Dia beli. Kau nak jual sini, aku beli. Jadi dia pegang lebih banyak. Dia bila pegang lebih banyak, permintaan lebih tinggi sebab supply dah kurang. Owner dah pegang banyak. Sebelum ni 60% owner beli lagi, tinggal dia. Sebelum ni 60% yang owner pegang, so yang dekat public float ada 40%. Contoh, tiba-tiba owner masuk beli. Okay, dia beli, tinggal 20% je untuk kita rebut yang dekat dalam tu. Okay, yang berjuta rakyat Malaysia lagi ni yang ada CDS, harapnya dah 1 juta orang lah. Sebelum ni tak sampai 1 juta rakyat ada CDS. Okay. Bila dah ada, so tinggal 20% saja untuk public ni, orang public macam kita ni, untuk rebutkan saham dia. Jadi supply dah kurang, demand tinggi. Sebab apa? Kenapa demand tinggi? Sebab dia dah pegang dah dulu daripada bawah. Okay, tu sebab permintaan dia terhadap saham ni tinggi. Itu sebab dia boleh naik. Ini antara sebab kenapa saham tu boleh naik harga. Ni cerita dia. Okay, kita tengok dekat sini Dia start collect dari 19 Mac. Kita tengok apa berlaku dekat harga saham ni pada 19 Mac. Okay, sekejap saya buka saya punya chart sekejap. So hari ni bagus Tuan Fitri Azim. Bagus, soalan you bagus. Sebab you punya fahaman tu lebih kepada technical. Jadi bila technical ni, bila you nak kena, sebab bila you macam saya kan, saya technical analyst. Okay, saya salah seorang technical analyst yang ada dekat Malaysia. Bila orang tanya kenapa saham dia terus naik kan, kenapa dia naik apa semua, jadi saya terpaksa explain dalam bentuk macam ni. Sebab profit. Macam tu je sebenarnya jawapan dia. Okay, dan cerita dia lah kenapa permintaan terhadap saham ni tinggi apa semua. Okay, this is Can One. Kita akan buka lebih besar. Okay, saham RM3. Okay, tengok dia start collect daripada 19 Mac 2020. Kita tengok 19 Mac dekat mana. Nampak tak 19 Mac dekat mana? Sini. Betul-betul paling bawah dia collect. Dekat RM1.79 dia collect. You just imagine dia collect daripada situ tuan-tuan dan puan. Okay, dan sehingga latest dia collect berapa bulan? Last dia collect 5 Mei. Minggu lepas yang breakout tu. Okay, sini 5 Mei. Bukan hari ni, hari Rabu, ni hari Selasa. Sampai hari Selasa dia masih collect lagi. Okay, you nampak tak berapa persen dia dapat? Drawings. Okay, dia collect daripada sini tuan-tuan dan puan. Entah collect daripada sini. Tu sebab dia jadi satu ekor yang panjang. Okay, assuming dia collect dari sini sampai sini.
You nampak tak? Belum announce lagi, belum apa-apa dia dah dapat 50%. Belum apa-apa dia dah dapat 50% return. Nampak tak? Okay. Belum announce dah naik 50%. Apa yang kita nampak batang maru bozu saja. Saya dah cakap dengan student, belilah hari Rabu. Cantik ni. Tak ada siapa beli sebab mahal. Lepas tu bila study, dah masuk kelas hari Sabtu, bila study macam lah, saham ni RM9 lah. Sekarang kenapa kita tak beli RM2.70? Nampak? Owner dia dah sentiasa collect daripada bawah. Alright? Okay. Hari kedua PKP dia dah start collect. Good. Well done. Nampak? Yes, dia collect hari-hari. Okay, contoh macam Tuan Farhan tanya, Mindtech Dato' Awang. Dato' Awang ni memang owner dia ke apa? Soalan dia, Dato' Awang ni siapa? Dia memang owner ke apa? Sebab saya tak study saham Mindtech. Soalan dia. Dato' Awang ni siapa? Kalau you boleh explain siapa Dato' Awang dan apa kaitan dia dengan Mindtech, dan you boleh tahu Mindtech punya tarikh dia nak announce profit tu bila, dan you boleh cuba relate. Benda ni you boleh relatekan balik. Alright? Dan soalan Tuan Zulkhairi, dia cakap LC Titan announce quarter report dia rugi teruk, tapi NTA masih tinggi. Pendapat. Okay, NTA ni dia ambil nilai aset sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okay. NTA nilai dia tinggi, tapi NTA ni dia mula affected bila tau? Bila company tu dia betul-betul mula struggle. Okay, bila dia mula struggle, contoh macam LC Titan. LC Titan is a very big company. Okay, sebab dia punya main base dia sebenarnya dekat lot chemical ni sebenarnya Jepun punya. Okay, ni nak explain daripada sudut pandangan lain pula. Alright. Yes. Ingat tak saya cakap, first thing first, you kena make sure dia punya report dia mestilah profit. Nampak tak? Topik saya cakap profit dulu tau. Bila dia mula rugi, automatically macam mana, dari mana dia nak cekau duit untuk tampung dia punya dia punya cost bila dia rugi. Dari mana dia nak cekau? Aset dia. Jadi sekarang ni aset dia mungkin tak terganggu lagi. Mungkin terganggu sebahagian. Tapi in the longer run, kalau dia tak boleh turn around dia punya company untuk announce profit, dia akan consume dia punya aset sikit, dan last kali barulah dia akan jadi macam Inari. Dia bukannya macam 3 bulan tak dia terus NTA ni tukar numbers, tak. Tapi dia akan makan sikit. Sebab aset, antara aset yang ada, tangible asset adalah cash adalah aset. Okay. Jadi mungkin dia ada reserve cash yang lebih banyak. Jadi tu sebab NTA dia tak berapa terjejas. Tapi untuk long run, kalau dia tak boleh reversekan balik dia punya profit tu, dia akan makan dia punya NTA. Dia punya NTA ni akan dropping down. Sebab aset dia terpaksa let go of assets. Macam you selalu komen lah, kenapa kerajaan jual aset kita, kan. Lepas tu ujung tu dia announce, sekarang tahun ni tabung haji untung, tahun ni Felda untung. Yelah, memanglah untung, dah jual aset. Nampak? One of the way, cara paling cepat untuk you reversekan company, untuk you dapat aset balik, you jual aset. Jadi you akan announce profit, tapi you punya aset mengecut lah. That is not good. Benda tu pun tak bagus. Okay. So dalam case LC Titan, yes, ni baru quarter yang kali ke berapa ni dia announce rugi, quarter dia. Sekejap, saya buka lah. Sekejap. Okay, LC Titan. Right, RM8, RM5. Okay. Alright. You nampak ini daripada tahun dia mula IPO. Nampak dia dropping. Bila dia dah start drop, dia dah mula negatif. Sebelum ni okay, dia tak sentuh lagi dia punya, sebab dia masih profit. Jadi dia tak sentuh lagi dia punya aset. Bila sekali dia dah mula rugi, ni kan dia dah mula negatif. Bila dia dah sekali mula negatif, kalau dia tak boleh turn around yang negatif punya performance ni, time ni lah dia dah mula start makan dia punya aset. Slowly but surely dia akan mula makan aset, cash. Sebab dia nak bayar gaji pekerja, dia nak bayar operation cost. Dari mana dia nak dapat duit? Aset.
Tu sebab you tengok company dah macam rugi teruk gila pun, tapi dia boleh run business. Sebab apa? Sebab dia terpaksa let go asset supaya dia boleh run dia punya ni. Okay, tu maksud dia. Sekarang ni dia baru sekali je dia rugi. You tengok dia punya performance semua perform, at least okay, ada profit. Suddenly this time around pak, rugi. Baru sekali dia nak makan dia punya aset. Jadi yes, aset dia memang besar gila, tapi bila performance mula drop, orang akan tarik diri ke belakang. That's it. Tak nak terlibat dengan LC Titan selagi kau tak boleh reversekan benda ni. Tu sebab saya cakap first thing first, you tengok profit dia, baru you tengok nilai dia. First thing first, mesti profit. Dia bukannya you buka suka-suka hati terus dia under value boleh beli, tak. Tapi kalau ini dropping, dia akan continue akan drop kalau dia tak boleh turn around. Unless ini dah mula jadi profitable balik, dia dah mula turn around, then you can consider benda ni. Sekarang ni jangan consider sebab dia dah negatif, dia akan consume you punya asset. Macam tu saja. Alright. First thing first, mesti tengok dia punya profit ataupun tidak. Okay. Okay. Dia bukanlah cash tinggi, dia sebenarnya asset dia banyak. Jadi kalau dia nak top up tu, salah satu asset adalah cash selain daripada dia punya benda-benda lain. Alright, you dah tengok dia profit, baru you tengok dia punya value macam mana. Baru you boleh identify itu adalah saham under value yang super powerful. Yes, LC Titan under value, but then bagus ke syarikat yang tak boleh generate profit? Okay. Macam tu. Sebab kita kena view benda. Untuk keputusan untuk kita jual beli, kita kena view. Betul Tuan Muhsin. Saya sukalah contoh Makcik Kiah dia ni. Makcik Kiah kan jual nasi lemak, bak kata PM kan. Dia jual nasi lemak, tapi bila jualan kurang, dia nak bayar pekerja dia tak ada duit, dia terpaksalah gadaikan dia punya rantai, cincin, gelang, segala benda, supaya dia ada cash untuk dia bayar pekerja dia, walaupun dia tak boleh generate income. Tak baik lah benda tu. Okay, benda tu tak bagus. Bagus. Contoh yang baik Tuan Muhsin. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Makcik Kiah juga yang menjadi contoh trend masa kini. I like. Okay. Sekejap, saya bagi love sikit. Okay, saya like. Tak boleh nak tekan dia keluar love pula. Okay, tu maksud dia. Okay. Sekarang ni dia masih ada asset. So okay. Yes, under value, but then dia tak perform. It's not good. Dia macam tu. Alright, so saya akan pick up pula yang pasal Mindtech. Okay, dia cakap Mindtech ni chairman. Dato' Awang ni chairman. Yes, Dato' Awang chairman. Okay, kita tengok Mindtech Kita tengok Mindtech pula. Okay, first thing first, soalan first. Mindtech dia bisnes apa? Soalan pertama, Mindtech bisnes apa? Punyalah malas aku nak buka. Sebab saya memang tak ambil tahu langsung pasal Mindtech. Okay, Mindtech bisnes apa? Saya tak tahu Mindtech bisnes apa. Okay. Okay, good. So Mindtech dia nak announce juga 31 Mei. Okay, dia nak announce 31 Mei yang performance syarikat dia macam mana. Okay, dan 31 Mei ni adalah penutup untuk financial year 2020 dia. Bermaksud cukup 1 tahun dia akan tutup. Yes, 31 Mei dia nak announce. Jadi kalau you rujuk, you refer performance kan, kalau you refer performance daripada sini, dia dah negatif tau. Dah for a few years negatif, but this year suddenly dia positif. Dan belum announce lagi quarter yang latest. Jadi bila dia belum announce quarter yang latest, yes, sekarang ni 8 sen. Dan dia ni kita tahu memang dia cakap dia executive director di dalam board. Okay, dan dia tak berhenti beli, nampak? Okay, dia tak berhenti beli. Daripada bila ni? April, March. Diorang ni maksudnya diorang ni dah mula nampak tau performance tahun ni macam mana.
Tapi dia dah mula nampak performance macam mana pun, you tak boleh nak buat keputusan lagi sebab dia basically dia dah overvalue. Sebab based on performance sebelum ni, okay, ni downside dia lah. Based on performance sebelum ni, harga dia adalah 8 sen. Sekarang 21 sen setengah. Anyway, berapa tahun dia rugi ni? Okay, so ini boleh jatuh kategori turn around. Dia turn around ni lain pula. You tengok turn around, you hanya tengok profit saja, you tak boleh tengok benda ni. Sebab dia baru nak turn around, dia baru nak mula collect asset semula, dan dia baru nak announce berapa asset yang dia ada. Okay, ini mungkin jatuh kategori turn around lah. Anyway, you kena tahu juga main type business apa yang menyebabkan mereka ni beli dan apa yang menyebabkan dia turn around. You kena faham benda tu pula. Okay, benda tu saya tak cover lah ini. Bila dalam case turn around company, you tak boleh identify benda ni. Okay, bila turn around company, you hanya boleh detect benda ni saja. Yes, syarikat ni profit, dan projection dia adalah profit, and given that dia nak announce 31 hari bulan nanti, okay, dia nak announce 31 Mei nanti accounts dia yang latest, you just hanya boleh buat pre-assumption, dan owner dia, bukanlah owner, ini director dia beli macam seakan-akan nak take over. Anyway, saham 20 sen, setakat beli 1 juta, 20 sen baru 200,000 dia. Okay, okay, jadi you boleh buat pre-assumption yang kemungkinan syarikat ni memang totally akan turnover dan akan announce keuntungan. Orang dalam dah tahu. Jadi ini pre-assumption yang you boleh buat. Sebab you tak boleh tahu nilai sebenar dia berapa. Sebab dia baru nak start announce berapa aset baru yang dia ada, baru dia boleh update NTA yang baru. Okay, right. Jadi saya tak tahu apa-apa pasal Mindtech sebenarnya. Okay, yes. Oh, dia buat quarry. Okay. Seberdinamik. Oh, okay. Alright. Jadi you tak boleh, sebab saya nampak dia macam turn around punya company lah. That's it. Dia tak ada macam yang, dia tak sama lah, keadaan dia tak sama dengan Ken One. Okay, keadaan dia tak sama dengan Ken One. Tapi kita hanya boleh buat pre-assumption. Dia orang dah tahu syarikat ni mungkin turn around tu sebab dia beli, sebab dia nak announce pada 31 Mei. Okay, dia macam tu saja. Alright. Okay. Diorang ada kaitan mungkin ialah sebab saya tahu sebab Dynamic Green dia kena korek-korek juga kan, sebab minyak. Mindtech mungkin Mindtech ni lah yang kita tengah study ni. Ceiling saya tak tahu. Benda yang saya tak tahu memang saya tak akan kupas ni, sebab saya tak study dan saya tak tahu pun cerita A to Z dia. Kalau you nak tahu, you kena baca lah, you kena cari, korek satu-satu guna semua platform yang saya share. Okay, anyway, sebab dia saham 20 sen, saya tak berapa minat saham 20 sen. Okay, dan dia bergerak daripada bawah, memang bawah sangat lah. Jadi memang saya tak minat saham-saham macam ni. Okay, dia ambil masa lah. Okay. Okay, dia bukan insider trade, dia take over, tak sama. Sebab bila dia buat tu, sebab dia naik dekat sini. Okay, dia naik dekat sini sebab dia cakap dia nak take over. Dia bukan insider trade. Insider trade ni adalah bila you berkawan dengan dia, you dapat tips daripada dia. Kau belilah, untung syarikat ni untung, beli syarikat aku untung ni, kau beli sekarang. Yes, itu insider trade. Tapi macam case dia cakap dia nak take over, cerita dia lain. Okay. Alright. Yes, betul. Selalunya orang kaya ni, dia beli yang saham-saham macam ni, boleh jadi dia nak manipulate market juga. Okay, most probably dia nak manipulate, sebab saham 20 sen, saham murah, senang sangat nak manipulate. Anyway, macam ni lah yang statement satu ni share. Tuan Azizi cakap 150 juta unit saham, you just bahagi dengan 20 sen.
20% daripada 150, jap, 150 dan so dalam 30 million lah dia dah take over. Okay, dia dah collect total 30 million. Okay, tu dia tak boleh jadi insider trade sebab dia announce. Bila dia announce, tu bukan insider trade. Dia announce dengan bursa dia beli. Tu sebab boleh keluar dekat sini. Beza pula kalau you beli banyak-banyak, you tak naik pun nama you kat sini. Okay, sebab dia announce, sebab dia ada direct interest kat situ. Dia cakap yes, I want to take over the business. Okay, jadi dia inilah dia. Okay, dia tak jatuh bawah insider trade. Tu sebab saya tak suka saham 20 sen, 10 sen. Okay, sebab selalunya saham 20 sen ni dia memang ada masalah sebenarnya. Dan dalam case Mindtech ni dia baru nak turn over, dia baru nak turn around. You kena tunggulah apa dia punya keputusan. Okay, ni masalah dia bila you tengok saham 20 sen lah. Tu sebab saya tak minat saham 20 sen. Okay, okay, jadi hopefully you dapat sesuatu, you belajar sesuatu. Okay, macam mana you nak terlibat sebagai investor, dan kenapa saya cakap Ken Wan menarik Inari, contoh yang tak berapa nak menarik. Mindtech pun boleh kata dia bukan contoh yang menarik sangat pun. Okay, caranya you tengoklah aset dia ada berapa apa semua kan. Dan kalau you beli, you take over, berbaloi ke tak dengan sekarang. Cara paling mudah sekarang ni you nak tengok Mindtech adalah dia dah bagi NTA, tapi NTA you susah nak predict. Tetapi you boleh tengok total asset yang kuarter lepas ada berapa. Alright, jadi kita buka sekejap lah. Kita buka Mindtech, you boleh tengok total asset dia lah. Okay, balance sheet. Saya buka. Sebab you boleh tengok report, quarter report tau. Ni cara you nak tengok lebih detail, lebih tight. Okay, okay, market cap dia 214 juta, 214 juta. Okay, ni market cap dia. Sekarang kita nak tengok asset dia. Okay, alright. Sorry, ini yearly. Sekejap, kita buka quarterly. Balance sheet, fine. Alright. Okay. Sekejap, saya share balik screen. Okay, ni Mindtech ni Mindtech. Okay, you tengok total asset dia. Total asset as of quarter terakhir yang dia announce, sebelum quarter ni punya announcement, dia ada 137 juta asset. Nilai asset dia RM 137 juta ringgit. Okay, 137 juta. Jadi market cap dia 214 juta. Undervalue ke overvalue? Soalan mudah. Undervalue, overvalue? As of apa data yang kita ada, last quarter dia 137 juta asset. Sekarang ni market cap dia 214 juta. Undervalue, overvalue? Jawapan dia anda sendiri yang jawab, sebab saya dah ajar sepanjang program, sepanjang kelas saya, live saya pada malam ni selama 1 jam. Jadi harapnya anda belajar sesuatu, anda sendiri jawab soalan pasal Mindtech ni. Okay, dan itu saja sharing saya pada malam ni. Harap you belajar. Okay, kalau anda belajar, apa kata you tekan thumbs up, tekan like, tekan love. Okay, dan komen sekali apa yang you dah belajar pada malam ni. Alright. Okay. Jadi itu saja sharing saya pada malam ni. Okay, dia macam berat sikit lah tajuk ni, sebab you all kebanyakannya tak biasa tengok balance sheet, income statement kan. Jadi yes, topik dia agak berat sikit. Tapi saya dah simplifykan dah pun. You just tengok market cap, you tengok total asset, you tengok NTA. You dah tahu saham ni NTA untuk you tahu dekat mana nilai sepatutnya. Okay, you tengok market cap, you tengok total asset untuk you tahu overvalue, undervalue.
Tu. Macam tu je sebenarnya. Alright. First thing first, bila you nak buat keputusan, you kena make sure saham tu untung, baru dia ada momentum untuk tolak saham tu lebih tinggi. Alright. Okay. Yes, ramai jawab overvalue. Yes, maksudnya dah faham. Yes, hari ni viewer dah break up 148 viewer. Yes, tepuk sikit. Saya tepuk sendirilah sebab saya punya viewer. Dan tahniah kepada anda, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama saya live selama 1 jam, walaupun topik agak berat sikit kan. Jadi saya dah cuba simplifikan sehabis mudah untuk anda buat keputusan untuk jual maupun untuk beli saham tersebut. Okay. Okay. So terima kasih kepada anda. Malam ni kita dah ada 100. Tadi sebenarnya 150 saya perasan, tapi dia pergi 151, dia patah balik. 151 patah balik. Macam harga saham, dia pergi RM3 macam hari tu kan, dia pergi RM3, dia patah balik 29. Last kali dia closing kita 148, dia tak break psychological number 150. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang setia menonton live saya belajar saham secara percuma setiap malam 1 jam 1 hari. Okay, apa kata you ajak kawan-kawan lebih ramai untuk masuk ke dalam grup ni. So far grup ni dah ada 800 lebih. Okay, dan aim saya adalah saya nak ada 1000 viewer sehari. Saya nak menyampaikan ilmu saham percuma kepada 1000 orang setiap malam. Itu aim saya, itu matlamat saya. Okay, jadi itu saja sharing saya pada malam ni, dan saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah pada anda. Jam saya nak baca dulu. Yes, sama-sama. Banyak sangat ni ucapan terima kasih, tiba banyak ni. Okey, jap saya baca satu-satu. Okey. Terima kasih Tuan Ibrahim sebab tengok. Okey, Tuan Bahrum. Okey, yes, alhamdulillah dapat juga belajar sesuatu betul. Cik Puan N bagus. Okey. Cik Puan N sikit lagi kan nak cuti kan bulan ni.